Ini gunakan melontar selepas waktu subuh. Okey. Selepas subuh bagi jam untuk ulang Ustaz Akbar. Kita masih ikut jam untuk Akbar pada 10 jam selepas matahari terbit. Dan waktu afdalnya selepas waktu duha. Itu yang ini satu kekeliruan. Waktu afdal bagi jam untuk Akbar 10 Zulhijjah adalah selepas waktu duha. Tapi biasanya kita akan datang tengah hari bukan? Kita pergi ke Mekah dahulu. Ingat memang kita akan melontar selepas selepas waktu afdal. Okay. So waktu afdal selepas waktu duha. Dan kalau pada hari tasyrik ni adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi kita 11 dan 12 Zulhijjah, kita hanya melontar, kita akan melontar selepas misi matahari, selepas waktu zuhur. Okey. Jadi paginya, walaupun ada jemaah dari Malaysia yang buat, walaupun ada jemaah dari Pakistan yang sama-sama Alhamdulillah dan kita boleh buat, kita dah tak ada masalah untuk kita mengikut waktu yang ada. Tak perlu kita dulu melontar pada waktu pagi. Dan ulama dari sini pun mungkin atau ustaz-ustaz dari sini pun mungkin akan melarang kita melontar sebelum waktu zuhur. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, untuk mendapat haji yang terbaik dan memang keadaan insya-Allah membenarkan kerana jamrat dah bertingkat, kita melontarlah selepas waktu zuhur. Ya. Okey. Jadinya kita dah seterusnya kita bermalam. Mungkin ada nak bermalam tempat lain, sehingga jadi kita bermalam di Mina. Ya. Dan memang wajib kita bermalam di Mina. Untuk tempohnya biasanya selepas sekurang-kurangnya separuh malam. Jadi tapi sebaik-baiknya kita bermalam di sana. Kita pun tak ada nak pergi mana tempat. Dan tempat kediaman Nia Aziziah pun tak jauh sekarang. Masa saya dekat. Sekarang dah jauh sikit. Sekarang dah mungkin dah tak jauh sikit. Jadi kita macam ni pun dah dapat passion. Jadi itu punya masalah lah. Okey. Tapi ada yang baik sebab mungkin keadaan agak sesak dan sebagainya. Cabaran. Okey. Kemudian tu pada 11 Zulhijjah kita melontar 3 lontaran bulan Ustaz Akbar. Jadi dia memang benar juga. Melontar 3 lontaran. Masa ni. Okey, jadi 12 Zulhijjah ni kita tak boleh tunggu sampai maghrib. Kita tak boleh berada di, kalau kita nak balik, tak nak bermalam di 12 Zulhijjah, kerana apa? Lepas maghrib tu dah berapa bulan dah? 12 Zulhijjah saya sebut satu lady Islam bermula bermaghrib kan. Jadi pada 12 Zulhijjah ni kita ada masa bagi diri sampai waktu kita untuk melontar. Baru sampai sebelum maghrib kan. Jadi lepas zuhur kita melontar dan kita ramai akan melontar sebelum zuhur. Dan kita terus keluar ke Mina. Okey, jadi selesailah urusan kita di Mina. Seterusnya kita akan mengerjakan tawaf wida. Balik ke Mekah, mungkin akan balik ke masa kediaman dahulu, mungkin tidak, bergantung pada rancangan perjalanan. Tapi akhirnya kita akan mengerjakan tawaf wida. Kalau kita selesai kita tawaf wida, maka tak selesailah haji itu. Kerana tawaf wida ni wajib. Ya. Okay. Jadi nampak perjalanan ni. Yang dekat mengerjakan umrah, saya ulang balik sikit. Kita mengerjakan umrah. Kemudian pada satu Zulhijjah bila kita sampai, kita berehat di Mekah, di Aziziah, sampailah 8 Zulhijjah kita bergerak ke Mina. Ini adalah sunnah. Ya. Kemudian ada keesokan harinya lepas subuh kita bergerak ke Arafah. Arafah ni sekejap saja. Ya. Sampai maghrib. Sampai maghrib kita bergerak ke Muzdalifah. Muzdalifah kita berada pada waktu malam. Ya. Pada waktu malam. Dan bagi masa berpuasa selepas separuh malam mungkin bergerak ke Mekah. Ya. Ataupun bagi yang nak pilih untuk sehingga selepas subuh, ataupun bagi yang bujang dan sebagainya, tunggu sehingga subuh barulah bergerak ke Mekah. Kerana kita perlu mengerjakan tawaf ifadah. Ya.
balik semula ke Mina untuk melontar dan Akabah. Selepas tawaf ibadah ni saya lupa dah sebut, kita kan cukup atau mungkin rambut bagi perempuan, ya. Balik semula ke Mina untuk melontar dan Akabah. Selesailah tawaf ibadah, selesailah tahallul, selesailah bercukur, selesai dah Akabah. Pagi ni dah selesai dah, kita dah selesai semua tahallul, kita dah keluar dari semua dalam ihram. Kita dah boleh memakai biasa. Okey. Dan seterusnya kita berada di sini 10 Zulhijjah, kan? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. 11 dan 12 Zulhijjah kita melontar ketiga-tiga jamrat, betul tak? 10 Zulhijjah kita melontar hanya jamrat apa? Akabah saja. Tapi 11 dan 12 Zulhijjah mula kita melontar. Okey. Sebab tu melontar ni saya pun dah sebut. Kita akan lihat di kawasan jamrat tu banyak selipar jemput. Bukan sebab ramai orang jemput. Dan ramai yang kata selipar jemput. Ada dua sebab. Pertama, kerana sesatnya manusia, maka selipar tu akan tertanggal. Kita akan berselisih dengan orang-orang. Selipar jemput tu mudah terputus kan. Dan satu yang kedua, ada jemaah menggunakan selipar untuk melontar. Okay, jadi ini tak digunakan. Okay. Gunakan selipar yang memenuhi piawaian supaya tak terputus. Dan lontar hanya dengan batu yang digunakan, bukan dengan selipar payung tak digunakan. Okay. Ojek yang terbangan tak digunakan. Okay. Jadi untuk lontar ni sebenarnya mudah sekarang kerana banyak ikan, jadi kawasan tak terlalu padat, ya. Dan juga kita tak perlu tunjukkan gambar. Katakan ini penggunaan jamrat untuk Akabah. Ramai orang akan pergi berlongkok di sini. Sampailah beberapa meter daripada kawasan ni ada orang akan melongkar di sini. Jadi kita tak perlu buat itu. Kita boleh pergi ke arah sini sebab ramai yang berlongkok di sini. Dan mereka lempar batu tu kena confirm tak masuk. Sebab apa kita confirm tak masuk? Sebab kita tahu tak kita kena batu. Okey. Jadi kita pergi ke arah hujung sini. Ya. Mungkin tak kena simpan jemput kan? Kita pergi ke hujung sini. Dia tunggu kita insyaAllah akan dapat. Okey. Okey. Dan seterusnya kita kalau pada 11 dan 12 Zulhijjah kita buat jam ulang, pemilihan yang sama, kita boleh pergi cari tempat yang hujung dan melontar di sana. Kalau orang kita boleh berada di sini dan melontar dengan tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita tekan Akbar, selesai dengan tenang. Okey. Selesai jamatul ula dan musta, kita boleh pergi ke tepi dan menghadap kiblat, angkat tangan dan berdoa. Itu sebahagian sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi jamatul ula dan musta saja. Untuk Akabah Rasulullah tak perlu. Jadi kita tak perlu buat. Faham kan? Jadi boleh ke tepi, angkat tangan, doa menghadap kiblat. Okey. Kiblat tahu ke arah mana dulu? Yang mana ada signboard ke arah Mekah tu. Okey. Sebab dia luar dari jamatul ula, Ustaz Akabah tu memang jalan ke arah Mekah. Jadi sengit. Kita bukan sengit sikit memang arah. Macam gambar raja. Ini jamrat kan? Ini satu jamrat. Okay. Jadi dia ada, kita dah ke sini agak lurus sikit lah. Kita tengoklah papan anda macam mana. Saya rasa kalau hari 8 bulan agak-agak mana kawasan Kaabah, yang arah Kaabah tu yang boleh tengok lah. Ya? Tapi ada kompas tu, ya? Tapi yang ada iPhone ni, boleh tengok ada tidak masa yang kita sendiri sampai. Okay. Tapi memang arah tu agak. Satu lagi saya suka sebut mana kita ada sedikit masuk. Sebenarnya untuk bertahan pun atau bercukur pun ada juga ada sebenarnya. Bagi lelaki, kalau kita perasan yang bercukur biasanya dia akan kotakkan atau cukur separuh balik ke itu sebenarnya. Sebenarnya cukup pada tidak. Kalau berusia dah mati di sini tak nak pusing, jangan kita paksa kan.
Ikut saja. Dan kalau kursi tu boleh pusing, kita pusing, boleh minta dia menghadapkan kita arah kita. Okey. Sebelah kanan dia akan boleh ke sebelah kanan. Habis sebelah kanan dia akan seterusnya bangun, kita boleh bertakbir. Allahu Akbar. Jadi cantik cara kita selesai umrah kita. Cantik kita haji kita cantik. Kita bertakbir Allahu Akbar. Dan sunahnya kita salat sunat 2 rakaat juga, tapi biasanya kat situ tak ada tempat untuk salat. Ya. Okey. So balik kita salat. Okey. Jadi seterusnya tawaf wida. Setelah tawaf wida tu seperti biasa, setiap kali selepas kita tawaf, kita boleh salat sunat 2 rakaat. Ya. Tapi tawaf wida ni tak ada sa'i dan tak ada bercukur. Okey? Betul eh? Okey, tawaf wida ni tawaf selamat tinggal atau tawaf wada. Tawaf selamat tinggal. Bagi wanita yang sedang haid, tak ada masalah. Ya? Bagi wanita yang haid tak ada masalah, tak perlu mengerjakan tawaf tidak, dan tak perlu bayar dam. Okey. Maka selesailah ibadah haji, completely 100%. Okey. 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 Jadi tawaf wida ni kita biasa lakukan sebelum bertolak ke Madinah. Bagi amlak yang ziarah Madinah selepas ibadah haji, ya. Sebelum bertolak ke Madinah akan mengadakan tawaf wida. Okey. Tawaf selamat tinggal. Maka selesailah ibadah haji. Jadi saya tunjukkan sedikit video melontar. Muslim pilgrims have converged on the city of Mina for the symbolic stoning of the devil, one of the rituals of the annual pilgrimage in Saudi Arabia. The process is one of the riskiest during Hajj, but there have been no problems reported so far. Saudi authorities have 10,000 troops on hand to control traffic and prevent stampedes. Hashim Ahlabara reports. A pillar stoned by a crowd of pilgrims. Hurling small stones at this site is an event of huge symbolic importance in Hajj. A devout Muslim should fulfill this rite, showing God obedience. The stoning of the devil is not yet over. For the next coming 3 days, pilgrims will come to this site and throw pebbles at the pillar behind me. Muslims believe that Satan appeared to Prophet Abraham here and tried to tempt him when he was on his way to Mecca, but he failed. To commemorate the event, Hajjis throng near this wall, and in the name of God, they throw pebbles for 3 days according to a predetermined schedule and a set of order. Once we're stoning it, we are saying that, oh God Almighty Allah, we want your willingness. And we are hating this devil who has been forcing us to deviate from the path of Allah, in fact. Then the crowd moves on to a second ritual, the shaving or clipping of hair, after which pilgrims can come out of their ihram dress, the white clothing that was for a few days a reminder of the need to be simple and modest in life. The Saudis have stepped up security measures of the area known for its stampedes in the past that led to the losses of hundreds of lives. Now things have changed. In a wider revamp project, the authorities have set up a new elaborated system of entrances and exits. A two-story bridge to minimize the risk of crashes. Now there are 2 levels that you can throw the stones from them, compared to 2 years back, whereby there were only one place to throw the stones. It is also a day where pilgrims slaughter an animal signaling the Eid. In most cases, Hajjis buy sacrifice vouchers, and once the ram slaughtered, its meat is packaged and given to charity. Hajj will continue for the next 3 days, and then pilgrims will move to Mecca, where they will revolve around the Kaaba for the last time before they leave. Many will never be able to make this trip again. In Islam, Hajj is an event that occurs once a lifetime. Hashim Al-Barra, Al Jazeera, Minan.